Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Puan Zanariah dan rakan-rakan sekalian, InsyaAllah kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah dalam pengesahan status agama di Malaysia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurnisa Nabila Binti Nordin, nama matrik 20 BI 01017. Nama saya Nurul Amani binti Osman, nombor matrik 20 BI 01022. Saya Dayan Anissa Syafiah binti Wasli, nombor matrik 20 BI 01025. Saya Natrah binti Roslan, nombor matrik 20 BI 01026. Jadi, dalam pembentangan kami berkaitan tajuk yang diberi, kami akan memulakan pembentangan dengan pengenalan, iaitu pengenalan kepada Mahkamah Tinggi Syariah dan pengenalan murtad. Kemudian, prinsip kebebasan beragama menurut perlembagaan. Seterusnya akan membincangkan berkaitan bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam isu pengesahan status agama, kesan pertukaran agama menurut undang-undang, dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, pengenalan Mahkamah Tinggi Syariah. Sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit tentang Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah merupakan mahkamah khas dalam sesebuah negeri yang dibuat berdasarkan peruntukan yang memberi kuasa kepada negeri-negeri untuk mentadbir undang-undang Islam yang digolongkan sebagai undang-undang diri. Ianya adalah berdasarkan kepada jadual ke-9 Senarai 2 Butiran 1 Perlembagaan Persekutuan. Penubuhan Mahkamah Syariah ini adalah berdasarkan enakmen pentadbiran agama Islam bagi negeri-negeri. Antara strukturnya ialah Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Jadi hari ini kami akan menerangkan tentang mahkamah yang kedua, iaitu Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada dua bidang kuasa, iaitu bidang kuasa jenayah dan bidang kuasa mal. Bagi bidang kuasa jenayah, Mahkamah Tinggi Syariah membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen Jenayah Syariah Selangor tahun 1995 ataupun di mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan. Bagi bidang kuasa mal, bila kita dengar tentang mal ni, ianya bukan sahaja untuk perkara muamalat, perkara wang, tapi ianya merujuk kepada Seksyen 61, Klausul 3, Klausul B, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Dalam kuasa mal, Mahkamah Tinggi Syariah mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang yang beragama Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengannya, iaitu antaranya ialah berkaitan dengan kekeluargaan seperti mewarisi harta, wasiat, pertunangan, perkahwinan dan perceraian, hadanah dan kesahteraan anak. Seterusnya ialah berkaitan dengan harta, antaranya ialah wakaf, baitul-mal dan fitrah dan banyak lagi. Oleh itu, mengenai isu pengesahan status agama di Malaysia, Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa terhadapnya. Sebentar lagi, sahabat saya akan menguraikan tentang bidang kuasa terhadap status agama di Malaysia. Baik, saya akan pas kepada pembentang yang seterusnya. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan murtad. Murtad dari segi bahasa, kembali dari sesuatu kepada sesuatu. Dari segi istilah pula, kembali dari agama Islam kepada agama lain sama ada dengan niat, perbuatan dan perkataan. Senang cerita, murtad ini adalah keluar daripada agama Islam dan masuk ke agama yang lain. Hukuman bagi Muslim yang murtad adalah hukuman hudud. Kerana murtad ini merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Tetapi hukuman hudud ini tidak diguna pakai di Malaysia kerana tidak terdapat undang-undang yang jelas mengenai murtad dan hukumannya. Undang-undang jenayah Islam yang dikuatkuasakan oleh mahkamah syariah di peringkat negeri-negeri adalah hukuman maksimal 3 tahun penjara atau 6 kali sebatan atau RM5,000 denda atau kombinasi mana-mana hukuman. Yang mana
Jenayah murtad tidak disebut di dalam enakmen kesalahan jenayah syariah di kebanyakan negeri-negeri di Malaysia. Namun demikian, terdapat peruntukan bagi kesalahan keluar agama Islam yang mana kesalahan ini hanya diguna pakai oleh beberapa buah negeri sahaja. Antara negeri yang mengguna pakai kesalahan keluar agama Islam ini adalah negeri Melaka. Yang mana negeri Melaka telah memperuntukkan kesalahan keluar agama Islam sebagai satu kesalahan dan bukan murtad. Kita boleh rujuk dalam enakmen jenayah syariah tahun 1991. Boleh rujuk di situ. Yang mana kita boleh lihat Seksyen 66-1 iaitu percubaan murtad. Yang mana Seksyen 66 mengatakan bahawa apabila seseorang Islam keluar dengan sengaja sama ada dengan perbuatan atau perkataan atau dengan cara apa jua pun mengaku hendak keluar dari agama Islam atau mengisytiharkan dirinya sebagai orang yang bukan Islam, mahkamah hendaklah jika berpuas hati bahawa seseorang itu telah melakukan sesuatu yang boleh ditafsirkan telah cuba menukar etikad dan kepercayaan agama Islam sama ada dengan pengakuan atau perbuatannya sendiri, memerintahkan orang itu supaya ditahan di pusat bimbingan Islam untuk tempoh tidak melebihi 6 bulan dengan tujuan pendidikan, dan orang itu diminta bertaubat mengikut hukum syarak. Klausa 2, jika seseorang itu telah diperintahkan supaya ditahan di bawah subsection 1A bertaubat dengan serta-merta, mahkamah hendaklah mengesahkan taubatnya itu dan membebaskan orang tersebut. B, jika orang itu pada bila-bila masa semasa dalam tahanan telah bertaubat, pegawai penjaga hendaklah melaporkan perkara itu kepada mahkamah dan mahkamah hendaklah memanggil orang itu dan dengan perintah untuk membebaskannya. Kita juga boleh lihat dalam enakmen jenayah syariah Melaka pada Seksyen 67 iaitu Seksyen tu syubhat kepada percubaan murtad. Yang mana Seksyen itu mengatakan seseorang yang telah bersubhat di bawah Seksyen 66 adalah merupakan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan kesalahan tersebut boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih dari RM5,000 atau dipenjara tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya sekali. Klausa 2, seseorang itu boleh dianggap subhat jika ia melakukan mana-mana perkara yang disebutkan di bawah enakmen ini. Ini adalah sedikit tentang pengenalan murtad. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang lain. Okey, saya akan menerangkan prinsip kebebasan beragama menurut Perlembagaan Persekutuan. Okey, sebelum tu, apa itu maksud hak kebebasan beragama? Menurut Kamus Undang-Undang, kebebasan beragama adalah hak untuk mengikut kepercayaan agama sebagaimana yang dipilih oleh seseorang. Hak untuk menyatakan pegangan agama secara terbuka tanpa rasa takut atau halangan akan dikenakan sesuatu tindakan, serta hak untuk mengisytiharkan kepercayaan. Kebebasan beragama ini merupakan satu daripada kebebasan asasi yang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang memberi perlindungan dan jaminan kepada semua orang untuk menganut satu agama secara bebas. Okey, hak kebebasan beragama tertakluk kepada perkara 3, klausa 1 dan perkara 11. Okey, berdasarkan perkara 3, klausa 1 menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Okey, jadi perkara 3 ni menjelaskan bahawa agama Islam ni adalah agama rasmi, tapi agama-agama lain masih boleh dianuti dan diamalkan sebagai sebahagian daripada hak asasi manusia. Namun berbanding agama lain, agama Islam ni boleh dikatakan diberi keistimewaan dan perlindungan yang tersendiri. Berdasarkan perkara 11 pula, menyatakan bahawa tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasal 4 mengembangkannya. Okey, apa yang tertakluk pada fasal 4 ni? Fasal 4 menyatakan bahawa undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Undang-undang persekutuan boleh mengawal dan atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Okey, perkara 11 klausa 4 ni menegaskan bahawa penyebaran agama selain daripada agama Islam kepada orang Islam adalah dilarang sama sekali, terutamanya dari segi penyebaran dakwah. Peruntukan ini juga secara tidak langsung memberi kuasa kepada kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan untuk menggubal undang-undang bagi mengawal
atau menyekat penganut agama bukan Islam menyebarkan atau mengembangkan ajaran serta kepercayaan mereka kepada orang Islam. Okey, antara enactment yang digugat oleh kerajaan negeri ialah enactment kawalan dan sekatan pengembangan agama bukan Islam Selangor 1988. Bagaimanapun, kebebasan ini dihadkan dalam perkara 12 klausa 4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa bagi maksud fasal 3, agama seseorang yang di bawah umur 18 tahun hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya. Jadi perkara 12 klausa 4 ini membataskan pertukaran agama seseorang di Malaysia hanya dibenarkan untuk individu yang berumur 18 tahun. So seseorang yang di bawah umur 18 tahun perlu mendapat keizinan daripada ibu atau bapanya atau penjaganya. Pertukaran agama tidak sah apabila seseorang tu tidak mencapai had umur yang ditetapkan, iaitu 18 tahun. Okey, ini kita boleh lihat dalam kes Teo Eng Huat lawan Kadi Pasir Mas and another. Okey, dalam kes ini pihak plaintiff iaitu Teo Eng Huat mencabar pengislaman anaknya Susi Teo yang berusia 17 tahun telah menganut agama Islam tanpa pengetahuannya. Beliau menyatakan bahawa beliau mempunyai hak untuk menentukan agama yang dianuti, pendidikan dan asuhan kepada anaknya. Jadi mahkamah telah memutuskan bahawa pihak plaintiff mempunyai hak menentukan perkara-perkara tersebut kerana anaknya masih belum mencapai had umur yang telah ditetapkan, iaitu 18 tahun. Keputusan mahkamah adalah selaras dengan peruntukan perkara 12 klausa 4 Perlembagaan Persekutuan yang mana memperuntukkan bahawa kanak-kanak bawah umur 18 tahun agama dan perkembangan pendidikannya diputuskan oleh ibu bapa atau penjaganya. Kesimpulannya, perkara 3 klausa 1 menjelaskan bahawa penerimaan Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan tidak menghalang kebebasan beragama, tetapi perkara 11 dan juga perkara 12 memperincikan batasan kebebasan beragama di Malaysia. Sekian daripada saya serahkan kepada rakan saya untuk topik seterusnya. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam isu pengesahan status agama. Sebagai pengenalan kepada subtopik ini, jadi pada lewat tahun 1990-an, terdapat beberapa kes permohonan keluar Islam yang telah diputuskan di Mahkamah Sivil. Jadi, timbul persoalan tentang kedudukan dan bidang kuasa Mahkamah Sivil ini dalam membicarakan isu yang berkaitan dengan pengesahan status agama ini. Jadi, ketika di dalam proses penentuan bidang kuasa mahkamah manakah yang sepatutnya membicarakan dan memutuskan kes seperti ini, Hakim Mahkamah Tinggi bagi kes Lim Chang Sing lawan Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang iaitu Hakim Abdul Hamid Muhammad telah menyatakan bahawa enakmen pentadbiran hal ehwal agama Islam Negeri Pulau Pinang 1993 tidak menyatakan dengan jelas tentang bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah dalam menentukan status agama seseorang yang beragama Islam. Jadi, di dalam kes Sun Sing anak lelaki Bikar Sing lawan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Kedah and another 1999, konflik bidang kuasa yang berpanjangan antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah telah ditamatkan, di mana Mahkamah Persekutuan menegaskan bahawa kes-kes yang berkaitan dengan keluar agama Islam ini hendaklah didengar dan diputuskan di Mahkamah Syariah. Jadi, bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan dengan isu ini. Jadi, Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa mendengar permohonan status agama seseorang berdasarkan peruntukan dalam enakmen pentadbiran agama Islam peringkat negeri. Jadi, telah diperuntukkan melalui bidang kuasa MAL Mahkamah Tinggi Syariah bahawa Mahkamah Tinggi Syariah ada dua bidang kuasa di dalam isu ini, iaitu yang pertama mengisytihar bahawa seseorang itu bukan lagi beragama Islam, iaitu status agama seseorang itu pada masa hidup seseorang, dan yang kedua mengisytiharkan status agama seseorang itu pada masa kematiannya. Jadi sebagai contoh kita boleh lihat di dalam Seksyen 61 Klausa 3 Klausa B perkara 10 dan 11 enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor 2003 dengan jelasnya mengatakan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa mengenai isu pengesahan status agama ini.
Jadi, di dalam kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan and Others, Yang Arif Hakim mengatakan bahawa oleh kerana Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan seseorang itu masuk Islam, maka Mahkamah Syariah jugalah yang mempunyai bidang kuasa untuk menentukan seseorang itu masih lagi Muslim atau meninggalkan agama Islam sebagai agamanya. Jadi Yang Arif Hakim, beliau mengatakan bahawa jika Mahkamah Syariah dah ada bidang kuasa untuk menentukan seseorang itu Islam, menentukan seseorang itu dah masuk Islam, sahnya seseorang itu telah masuk Islam, maka Mahkamah Syariah juga mempunyai bidang kuasa untuk menentukan sama ada seseorang itu masih lagi Islam ataupun telah meninggalkan agama Islam. Jadi kita pergi pula kepada kes yang berkaitan isu pengesahan status agama ini. Jadi antara kes berkaitan dengan isu ini ialah kes Nyonya binti Tahir. Jadi kes ini dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan. Okey, plaintiff di dalam kes ini terdiri daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dan Pegawai Agama Islam Daerah Tampin Negeri Sembilan. Jadi plaintiff ini telah membuat permohonan ex parte berdasarkan Seksyen 61 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003, yang mana mereka memohon kepada mahkamah untuk menentukan status sebenar agama Nyonya binti Tahir ini. Okey, jadi Nyonya binti Tahir ini dia merupakan seorang perempuan Melayu dan tinggal bersama dengan datuknya yang merupakan seorang mualaf berbangsa Cina sejak kecil lagi. Jadi sejak kecil Nyonya binti Tahir ni mendapat asuhan dan didikan mengikut adat resam dan budaya Cina. Dan beliau juga telah berkahwin dengan seorang lelaki berbangsa Cina bernama Chang Ming, dan sejak berkahwin sehinggalah beliau mati, beliau hidup dengan tidak mengamalkan cara hidup Islam. Jadi beliau telah membuat surat akuan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah, dan antara isi kandungannya termasuklah beliau menyatakan bahawa beliau merupakan seorang perempuan Melayu, mempunyai nama Melayu, Nyonya binti Tahir, seperti yang tertera pada kad pengenalannya, dan dilahirkan di dalam keluarga beragama Islam. Namun sejak kecil lagi beliau dididik mengikut asuhan secara Cina. Jadi beliau menyatakan bahawa beliau tidak berniat pun untuk kembali kepada agama Islam dan telah keluar dari agama Islam serta akan terus hidup secara orang Cina sehingga beliau mati, dan ini dikebumikan mengikut tradisi orang Cina. Okey, jadi apabila beliau meninggal, timbul keraguan tentang pengebumiannya disebabkan status agamanya yang tidak jelas. Jadi kerana dalam kad pengenalannya tertera nama Melayu beliau, dan beliau perempuan Melayu, dilahirkan di dalam keluarga yang beragama Islam. Jadi Melayu ini sinonim dengan agama Islam. Jadi Melayu mestilah sinonim dengan agama Islam. Jadi apabila sepanjang hidupnya mengamalkan tradisi Cina, jadi di sini timbul keraguan kerana beliau tidak mengamalkan agama Islam sepanjang hidupnya. Jadi timbul keraguan apabila beliau mati, bagaimana nak kebumikan, nak ikut secara Islam ataupun nak ikut secara Cina. Jadi setelah mendengar semua keterangan, mahkamah dengan bantuan pihak peguam dan ahli-ahli waris si mati, jadi mahkamah memutuskan bahawa si mati Nyonya binti Tahir adalah bukan beragama Islam semasa kematiannya. Jadi mahkamah pun mengarahkan Hospital Daerah Tampin menyerahkan mayat kepada ahli waris serta membenarkan ahli-ahli waris untuk menguruskan pengebumian mayat secara tradisi orang Cina lah. Jadi di sini dengan jelasnya melalui isu ini bahawa Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa untuk menentukan status agama seseorang pada masa kematiannya melalui kes ini. Jadi di sini apabila dikatakan Mahkamah Tinggi Syariah itu mempunyai bidang kuasa, maka Mahkamah Sivil tidak boleh campur tangan di dalam membicarakan dan memutuskan isu-isu berkaitan dengan pengesahan status agama ini. Okey, jelas bahawa Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa tentang isu pengesahan status agama ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Baik, yang terakhir ialah kesan pertukaran agama menurut undang-undang. Pertukaran agama ni dia menukar kepercayaan dan pegangan daripada satu agama kepada agama yang lain. Antaranya ialah kesan pertukaran agama terhadap hak penjagaan anak, nafkah dan harta pusaka. Baik, yang pertama, kesan pertukaran agama terhadap hak penjagaan anak. Pada mulanya, ibu atau bapa ni menukar agama. Bila salah seorang dari mereka menukar agama, ia akan mengakibatkan perkahwinan mereka terbubar. Itu pun dengan pengesahan mahkamah.
Jadi, ianya akan memberi kesan kepada hak penjagaan anak mereka. Bila kita perhatikan tentang penjagaan anak ni, hak penjagaan anak ni, tanggungjawab tu telah ditetapkan di bawah jagaan seorang lelaki, seorang bapa. Tapi menurut Akta Memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian tahun 1976, hak penjagaan anak ni boleh dipikul oleh sesiapa sahaja, sama ada bapa ataupun ibu. Itu pun boleh kepada sesiapa yang layak, sekiranya ibu atau bapa mereka tiada kelayakan ke atas hak penjagaan anak. Yang kedua, kesan pertukaran agama terhadap nafkah. Bila kita dengar perkataan nafkah ni, kita dah boleh agak ianya merupakan nafkah bagi orang yang dah berkahwin, orang yang dah berkeluarga. Apabila salah seorang suami isteri itu membuat keputusan untuk murtad, ianya mengakibatkan mereka terpisah dan perkahwinan mereka tergantung. Sebab apa tergantung? Sebab masih ada iddah. Bila salah seorang dari mereka ni memang betul-betul nak murtad, betul-betul ingin meneruskan keputusan untuk murtad sampaikan tempoh iddah tersebut telah tamat, maka akad perkahwinan mereka automatik terbatal. Walaupun akad perkahwinan itu terbatal, nafkah tetap perlu dilaksanakan. Boleh tengok peruntukan pada Seksyen 59 Klausa 1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1984. Iaitu tertakluk kepada hukum syarak. Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Sekiranya isteri yang membuat keputusan untuk keluar dari agama Islam, perkahwinan mereka tetap akan terbatal dan isteri itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Pada masa yang sama, jika pasangan ini mempunyai anak, wajib bagi seorang lelaki itu, iaitu bapa, memberi nafkah kepada anak mengikut Seksyen 72 Klausa 1, iaitu kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya. Sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain. Sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya. Akhir sekali ialah kesan pertukaran agama terhadap harta dan pusaka. Harta peninggalan ni bahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ialah hak orang murtad untuk mewarisi harta orang yang beragama Islam. Bahagian yang kedua ialah hak orang Muslim, iaitu orang yang beragama Islam untuk mewarisi harta orang murtad. Baik, harta orang murtad untuk mewarisi harta orang yang beragama Islam. Dalam perundangan, seseorang yang murtad tidak mempunyai hak sama sekali, tidak boleh ataupun terhalang untuk mewarisi harta orang Islam, sama ada ianya seorang ibu, seorang bapa atau sebaliknya. Baik, bahagian yang kedua, hak orang Muslim untuk mewarisi harta orang murtad. Harta orang yang murtad akan dipusakai, akan diberikan kepada ahli-ahli waris yang beragama Islam ataupun berdasarkan peruntukan Seksyen 4 Enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 Kelantan tahun 1993. Iaitu sekiranya dia enggan bertaubat dan masih lagi ada harapan untuk bertaubat, boleh dilanjutkan lagi tempoh tersebut sehingga tidak ada lagi harapan berbuat demikian. Maka mahkamah hendaklah mengisytiharkan hukuman hudud ke atasnya dan memerintahkan supaya hartanya sama ada diperolehi sebelum atau selepas dia melakukan kesalahan itu, dirampas untuk dipegang bagi keperluan Baitulmal. Sekiranya dia bertaubat, dia terlepas daripada hukuman hudud dan hartanya yang dirampas hendaklah dipulangkan kepadanya. Itu saja dari saya akan berikan kepada pembentang seterusnya. Kesimpulannya, penyelesaian bagi kes pertukaran agama ini ataupun isu murtad ini bukanlah suatu perkara yang mudah dan ringkas kerana ia melibatkan isu akidah dan memberi kesan kepada orang sekeliling kita. Seterusnya, pihak yang mempunyai kuasa yang berkaitan perlulah mengambil langkah untuk memperkasakan fungsi dan bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia ini. Ini kerana
bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia ini masih lagi terhad dan sempit serta masih tertakluk di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. Akhir sekali, seperti yang saya sebut tadi, di Malaysia hukuman murtad sebagaimana hukuman hudud ini tidak dapat lagi dilaksanakan kerana tidak ada peruntukan baginya. Oleh itu, penggunaan kesalahan keluar agama Islam ini diguna pakai kepada sesiapa yang menukar agamanya. Itu sahaja sedikit daripada kami. Sekian, terima kasih.